Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menonton Membina Juara, rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang dapat membantu ibu, bapa dan anak-anak membina juara dalam diri kita. Sebelum kita kemukakan topik kita pada episod kali ini, saya dengan sangat berbesar hati ingin mengucapkan selamat datang ke rancangan Membina Juara ini kepada tetamu khas kita, Charlene Zulkifli. Hai Kak Charlene, how are you? Good, thank you. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Yes, juara bowling negara kawan-kawan. Mulalah saya ni ada feeling groupie sedikit. Buat malu-malu sekejap. Tapi tak apa, kita juga ada tetamu ataupun penonton online kita. Jaya, hi Jaya, what's up? Putri, hi. Dan juga Iqmal Haziq. Hi Iqmal, how are you doing? Okay. Topik minggu ini sebenarnya sebahagian daripada siri Remaja Cekal, ya. Grades. Sukan untuk kecekalan. Dalam episod Membina Juara sebelum ini, kita ada sebut-sebut dan bincang mengenai grit. Apa benda sebenarnya grit ini? Sebagai peringatan lah ya. Grit ini mengikut definisi pakar psikologi Dr. Angela Duckworth bermaksud stamina. Grit ini membawa maksud terus kekal mencapai matlamat hidup kita setiap hari. Bukan sahaja sehari dua, sebulan dua. Stamina ni untuk terus mencapai matlamat hidup biar bertahun-tahun dan kerja keras sekeras mampu supaya matlamat itu dicapai dan menjadi realiti. Ya, itulah grit. Okay? Sebenarnya kalau kita tanya mana-mana atlet, mereka akan beritahu inilah formula yang paling popular di kalangan mereka. Ditambah lagi dengan bakat semula jadi. Itu pun penting juga. Formula inilah yang paling mujarab bagi seorang atlet itu menjadi yang terbaik dalam arena sukan pilihan mereka. Kajian menunjukkan dengan adanya grit ini, kita boleh lebih kurang meramal atau menentukan betapa hebatnya masa depan kerjaya seorang atlet itu. Sekarang kita tahu grit itu bahan yang sangat penting dalam mencapai kejayaan dalam bidang sukan. Tapi adakah sukan itu boleh dijadikan sumber seseorang mengembangkan lagi grit yang sudah ada dalam diri mereka? Bagi menjawab soalan tersebut, Membina Juara bernasib baik hari ini kerana akan bersama seorang yang memang sangat berpengalaman lah bab mengembangkan grit melalui sukan ini. Tapi sebelum kita bersama dengan Kak Charlene, kita akan bincangkan topik hari ini bersama dengan panel pakar kita, Kaunselor Berdaftar Dr. Nur Safatul Aznin Abdul Razak. Hello Doktor. Hai. Doktor pun rasa macam saya juga ke? Tiba-tiba rasa macam segar-segar, malu-malu kan. Ada orang yang lebih hebat ni, bowling ni. Oh my God, legenda bowling negara. Okey lah, kita dah pun lihat sendiri macam-macam, punyalah banyak contoh di kalangan atlet-atlet Malaysia ataupun sports people di Malaysia ini sahaja tau, dalam bidang sukan saja, betapa passion, betapa daya ketahanan harus ada bagi mereka sampai pencapaian yang excellent cemerlang, dalam yang sangat cemerlang dalam arena yang dipilih lah, arena sukan yang dipilih tu. Apa mengenai sukan ini yang boleh mengembangkan kecemerlangan dalam seseorang itu? Baik, terima kasih Alia. Itulah, saya ni macam saya Alia, saya lebih suka guna akronim macam biasalah ni. Yes, akronim sangat sinonim dengan saya ni. Okay. Bila kita sebut tadi sukan, sukan ni sport lah. Yes. Okay, sport saya akan kembangkan Alright. SPORT. Alright. Lebih mudah. Ada pensel, standby, tulis. Okay. S, spirit atau soul. Wow. Dalam sukan kan kita tahu, mungkin nanti Charlene akan bincang tentang bagaimana dia membina spirit dan soul, jiwa tu. Bila dalam sukan kita mesti ada satu semangat, satu roh yang kita merasakan bahawa kita akan gerakkan sesuatu ke arah apa yang kita nak dapat. So begitu juga dalam sukan, dalam akademik kan, tapi kita masuk dengan ini dalam bab sukan mesti ada semangat tu, spirit. Okay. Alright. So kita panggil P. Okay. Passion. Right. Bila passion ni kita rasa macam kegairahan kita nak buat. Ya. Sukan ini ada setengah sukan yang memang kalau kita fikir je pun, kita teringat je pun, timbul satu kita panggil rasa gairah tu, nak berkobar ni, nak semangat tu. Faham? Kalau contohlah kita dah macam nak bowling, kita nampak buah kelapa pun, kita akan rasa macam kita guna kelapa tu. Ni, mana pin? Kita akan tu. Itu adalah kita panggil dia passion and favorite inilah kita panggil dia ketekunan untuk melakukan sesuatu, ya. Alright. opportunity, peluang. Kadang-kadang sukan
sukan ini berbalik kepada kita punya peluang tadi, kita akan dapat peluang mana ataupun kita punya minat yang mana yang lebih memberi peluang yang cerah untuk kita berjaya di dalam sesuatu sukan. Peluang ini boleh juga kita akan tengok daripada mungkin kecekapan kita, mungkin minat kita, fizikal kita yang boleh menyebabkan kita berjaya di dalam sesuatu sukan. Kemungkinan sukan yang Alia ceburi tak sama dengan sukan yang saya ceburi. Mungkin juga. Betul juga kan? Sebab kita ada minat yang berbeza-beza dan kita ada keupayaan yang berbeza untuk masuk ke dalam sesuatu sukan tersebut. SPOR. R, rutin. Kita tahu top atlet ataupun atlet ataupun apa sahaja bentuk sukan, dia memerlukan rutin. Hari-hari kena berlatih. Tak kisahlah dia punya tempoh latihan tu dalam masa sekali tu sejam, 2 jam, 3 jam, mahu berbulan-bulan je. Makan pun rutin, tidur rutin. Dia mesti ada satu rutin yang perlu dipatuhi untuk membentuk disiplin. Bila kita dah ada satu rutin harian yang membentuk, dan dia akan memberi kepada time management. Bagaimana kita nak menjadikan individu yang orang kata patuh kepada rutin, yang menyebabkan time management kita akan jadi excellent. Sebab bila kita masuk dalam sukan ataupun yang memerlukan bukan saja tenaga, Alia, dia memerlukan satu kita punya komitmen yang kalau kita boleh kita 100% ke arah benda itu. Kita ada elitism, kita ada destiny kat situ. Bila kita sebut pasal grit, dan dari situ jugalah sports ni yang adalah antara satu aspek kehidupan yang boleh membangkitkan kecemerlangan dalam sesiapa sahaja, kan, yang mampu dan yang yang ada passion. Tapi apa yang boleh kita pelajari daripada sukan yang kita boleh amalkan dalam kehidupan harian? Mungkin dari segi time management, dan juga rutin tu boleh membantu. Tapi apa lagi? Daripada sukan yang boleh bantu kita dalam kehidupan sukan harian? Ni sebenarnya bila kita nak menyentuh pada aspek kehidupan, sukan ni mengajar kita tentang sharing. Contoh kita share satu benda, apa sahaja, kekalahan, kemenangan, mungkin rasa down, itu dah kita berkongsi. Leadership juga membantu untuk kita perkembangkan. Contoh dalam aspek saya ambil tadi macam Shalin dalam bowling contoh misalnya, berpasukan sebenarnya, dia tidak boleh bekerja ataupun menang bila dia ada satu perasaan yang selfish. Kan kita ada rasa macam saya nak jadi orang yang macam terkenal, orang-orang lain tak terkenal, contoh mungkin dia ada perasaan begitu. Namun leadership ataupun kepimpinan ini menarik untuk kita berjaya bersama-sama membentuk solidariti. Dia belajar untuk kita menjadi seorang yang berdisiplin, pembentukan karakter dan nilai. Kerana kita dalam sukan ni bukan saja kita nak memenuhi tentang kemenangan semata-mata. Dia lebih menjangkaui daripada sudut kemenangan itu saja. Sebenarnya nak sampai ke titik kemenangan tu ada macam-macam lagi benda yang kita you have to commit to, right? Antaranya adalah kegagalan. Serius, betul, sure. I mean like especially with sports people, saya rasa lah antara mereka yang betul-betul menunjukkan grit adalah yang dah biasa dengan perkataan gagal. Menggunakan gagal itu sebagai satu macam pembakar semangat lagi. Betul ke? Betul. Serius, betul. Kerana macam contoh bila kita ambil ada satu pemahaman dalam psikologi ataupun kita panggil kajian yang membuktikan bahawa kita ni terbahagi kepada mindset ataupun kita panggil kognitif kita ni fixed kognitif yang betul-betul terhad, ataupun kita panggil mindset yang bercambah ataupun berkembang. Saya ada bakat ataupun saya ada ketinggian begini, maksudnya for sure saya mungkin akan lebih orang lebih berjaya berbanding dengan orang yang mungkin memiliki ketinggian yang kurang daripada saya, figure badan yang kurang daripada saya, tetapi dia lupa bahawa sebenarnya bila kita ada growth ataupun growth mindset ataupun pemikiran yang berkembang, sebenarnya bakat itu dia boleh kita panggil dia merupakan satu bonus, tetapi dia kena dimantapkan dengan aspek-aspek yang lain, kerja keras, terbuka tentang kegagalan, dan dia merasakan bahawa kegagalan ini merupakan satu yang normal dan okey. So kalau kita nak bercerita pasal anak-anak kita dan sukan, seawal usia yang mana sebenarnya kita nak kita nak like push anak kita join sukan ni, join sukan tu, try sukan ni, try sukan tu, untuk bantu mereka mengembangkan grit dalam diri mereka ni. Bila menyentuh kepada umur dia tidak ada ketetapan yang mutlak, tapi kita ada satu panduan.
Right. Okay, bagaimana kita nak push ataupun kita nak galakkan anak kita ni menceburi sesuatu bidang sukan. Apa sahaja bentuk sukan Okay. Perkara yang perlu dipertimbangkan Alia dia bergantung kepada kematangan fizikal anak-anak itu sendiri. Sebab every sukan ataupun every sport dia memerlukan ketahanan yang berbeza-beza. Ada contoh yang tak memerlukan orang kata ketangkasan fizikal yang terlalu banyak. Okay, mungkin dia akan menyebabkan dan ada juga ada antara sukan-sukan yang memerlukan mereka ni flexibility, macam contohlah nak buat gimnastik dan sebagainya. So kematangan fizikal dan perkembangan itu mempengaruhi juga pemilihan ataupun galakan ibu bapa terhadap sukan-sukan tertentu. Okay. Dan yang kedua, bergantung juga dengan kematangan emosi kanak-kanak ataupun anak-anak. Sebab bila dah masuk kepada sukan yang berbeza, kompleksiti yang berbeza-beza, rutin yang berbeza-beza juga mencetuskan perubahan emosi anak-anak ni Alia. So bila ibu bapa nak kata contoh, sebab di awal usia contoh 2 hingga 5 tahun sebagai contoh, sukan apa yang biasanya yang kanak-kanak suka? Contoh basikal dan dia tak memerlukan struktur yang jelas. Betul, jumping, melompat dan sebagainya. Larian yang tak ada struktur yang sangat jelas. Namun bila semakin tinggi umur, makin berkembang umur, maksudnya dia ada satu struktur dan dia kena perlu faham arahan. Dan kita kena perlu ingat kepada ibu bapa jangan terlalu fokus terlalu awal. Contoh Alia, mungkin parent kata, Alia, saya nak you jadi ni gimnas. Pada awal, so fokus kepada aktiviti gimnas je. Sedangkan anak-anak ni sebenarnya dia boleh bertukar minat. Contoh dia tengok Charlene, tiba-tiba kan figure dia Charlene, contoh dia kata nak jadi pemain bowling lah. Esok dia tengok pula Farah Ann, dia kata nak jadi gimnas, nak terjun-terjun. Esok dia tengok Davita Sabri pula, nak jadi penerjun dan sebagainya. So minat individu ataupun kanak-kanak dia cepat-cepat berubah. Jadi jangan terlalu fokus terlalu awal tentang specialize ataupun pengkhususan. Bagi mereka explore tentang try everything. Betul, dalam pantauan yang betul-betul lah. Betul. Yelah, terima nak jadi Davita Sabri. Jangan pula kita 4 tahun pergilah lompat. Jangan, please don't. Please don't. Okay, kita kena ada certain amount of kawalan mengikut usia. Betul juga. Mengikut usia. Okay, tapi memang pada apa-apa peringkat usia sekalipun, dia bila kita berlatih untuk sukan ini, walaupun kita minat sangat pada sukan itu, dia kadang-kadang kan dia akan sampai ke tahap yang contoh yang terbaik adalah anak saya. Saya, bapa saya yang masukkan diorang dalam sukan renang. Dan sangat bagus, alhamdulillah. And they enjoy themselves. Jelah main air, budak mana tu suka main air kan. Tapi ada satu tahap di mana anak saya memang macam tak nak pergi dah. But you're doing so well. Apa yang kita boleh lakukan bila anak kita dah sampai ke tahap tu? Kalau kita panggil contoh anak-anak dah mula give up lah, dia dah rasa macam tak seronok nak pergi. That's why bila kita sebagai ibu bapa, bila kita duduk dengan anak-anak, kita di samping kita bertanya berkenaan dengan dia punya sekolah dan sebagainya, dia kan aktif dalam sukan, kita akan tanya, apa yang anda suka tentang sukan tersebut? Apa yang anda tak suka dengan sukan tersebut? Daripada situ, mungkin sebelum ini mungkin performance anak Alia ni, contohlah saya bagi contoh tadi, anak Alia dia performance dia sangat suka. Ataupun dia memang excellent lah dalam dia punya cepat tangkap lah. Betul. Tapi mungkin environment dia, coaching yang telah dilakukan, yang menyebabkan anak-anak dia rasa macam walaupun saya perform well, tapi ada environment yang saya tak suka. Dan saya akan kena cari environment yang baru. Aspek tersebut yang akan juga mungkin mengurangkan minat dia terhadap sesuatu sukan. Adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa mengenal pasti ataupun kita kena explore apa yang you tak suka tentang you punya coaching punya session. Apa yang you rasa you kurang dekat part ni. Bagaimanakah coaching tu memberi kesamarataan terhadap you ataupun anda dengan rakan-rakan anda. Kemungkinan itu menyebabkan kita panggil salah satu punca kenapa anak-anak ni dia kurang minat dan akhirnya menarik diri daripada proses tersebut. Kalau ada anak-anak di luar sana yang memang sangatlah tidak minat sukan, tak payah, terima kasih, Assalamualaikum. Apa agaknya alternatif yang ada untuk bantu mereka membina grit? Baik. Macam mana kita nak salurkan minat anak ni? Kita nampak walaupun dia tak suka pada sukan, ada banyak lagi sebenarnya bidang-bidang yang boleh kita salurkan ataupun pupuk grit. Sebab grit ni kita bagikan tadi kan, dia memerlukan passion, tadi kan dia memerlukan ketahanan, ketekunan, dia mesti keazaman, stamina minda. Sebenarnya kan dia
bidang penyiaran sebenarnya, contoh penyiaran, apa tu bidang-bidang yang lain lah, contoh art, seni juga memerlukan elemen-elemen ini, grit ini. Bukan sekadar sport sahaja yang kata memupuk kepada grit ini. Sebenarnya elemen-elemen seni, contoh nak jadi orang kata yang dia pandai berbahasa, dia nak menjadi individu yang suka tulis lirik, suka baking, jadi individu yang boleh menjadi pakar pemakanan dan sebagainya, chef ataupun dia memerlukan komitmen juga, passion terhadap sesuatu benda. Okay, that's why bila anak-anak kita nampak tak terdorong pun, tak ada arah dekat sport ni ataupun sukan ni, kita rasa macam tak ada arah pergi guru tak nampak pun begini. Salurkanlah dia kepada bidang yang dia minat. Okay, kerana grit itu boleh mampu kerana dia ada passion, dia ada keinginan untuk meneruskan, walaupun adalah penceroboh yang lain ni, obstacle yang lain, tapi bila dia ada grit ataupun kecekalan ini, stamina yang kuat. Stamina bukan hanya kepada energi it's also in the mind. Stamina terhadap psychological aspect, bagaimana dia membentuk ataupun memenuhi dia punya direction itu. Itu yang penting. Alright. So ada okay, bagus. Tenang sikit hati. Anak dua orang lagi muda lagi, tak nampak lagi. Alright lah, kita akan berehat seketika, kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Hari ini sebahagian daripada siri Remaja Cekal, kita membincangkan sukan untuk kecekalan. It is a huge honor for me untuk introduce our National Bowling Champion, Malaysian Sportswoman of the Year for 5 years, internationally recognized bowler and Olympian dan former Asian number 1. Masya Allah, I sekarang ni macam betul. Kan macam like dia punya teruja tu lain macam. Excited now. Kita ada Charlene Zulkifli. Hi Kak Charlene, how are you? Hi, Assalamualaikum Alia. Waalaikumsalam. Hi, Dr. Safa. Saya. Okay, I will like. Thank you for the introduction. It could have gone longer sebenarnya. Our executive producer pun cakap sebenarnya boleh panjang lagi tau. Tapi tak apa, we're going to do it a different way, right? Because we want to hear more from you, especially perjalanan Kak Charlene lah, okay? Sebab dari usia 9 tahun mula bowling yang kononnya just for fun, sampai ke tahap training dan pertandingan international dan juga national. Kita ni 9 tahun baling bola tu kena lah, tak kena sudah, macam tu. But you went on to create history, so please share with us your journey. Oh, well, okay. Hi everyone, Assalamualaikum. I've been representing the country, Alhamdulillah, for the last 30 years. So like almost 3 suku of my life lah, 3 suku hidup saya, saya terlibat dalam sukan sampai sekarang. Perjalanan kerjaya saya sebagai seorang sukan dia bermula ketika umur saya 9 tahun. Bila saya mula menjadi atlet pada umur 9 tahun, pada waktu tu saya pun tak specialize lagi in bowling. At that time saya memang seorang nak cakap macam job lah. Dekat sekolah saya memang suka sukan. Apa jenis sukan saya masuk. Saya memang aktif dalam sukan. Masa tu tak ada sekolah sukan Bukit Jalil macam sekarang. So sekolah saya memang aktif sukan. Sekolah kami kira terror dalam netball. Pada waktu saya sekolah tu memang saya main semua jenis sukan. Saya main lontar peluru, bola baling, netball, athletics tak sangat, kecuali lontar peluru dengan tu sebab saya pendek, so susah kalau nak lari pun susah. Sama lagi tu. Comel katanya tu. So adalah badminton semua ada main juga. But only bila saya umur 12 tahun dan baru saya kira pilih sukan mana yang saya nak betul-betul serius. So bila 12 tahun, 3 tahun lepas saya start bermain bowling, dan baru saya pilih untuk memilih sukan bowling sebagai kerjaya saya. So di antara 3 tahun tu memang saya, masa sekolah tu saya memang main semua jenis sukan. Cuma pada umur saya 12 tahun, saya memilih untuk just fokus pada sukan bowling. Okay. So so then bila 12 tahun tu dia
poin-poin yang Dr. Safa cakap tadi pun memang banyak persamaan dengan kerjaya saya juga, like dari segi dia cakap rutin. Yes, masa umur 9 tahun tu memang 12 tahun tu memang rutin saya memang sama lah setiap hari. Saya bangun awal, saya pergi sekolah, saya naik bas. That time bas mini atau bas rohab pergi sekolah. Dan sampai sekolah, saya akan bawa semua, sebelum saya pergi sekolah, saya akan pack semua gear saya untuk training. Wow. So saya memang, sebab my parents work, dua-dua ibu bapa saya bekerja. So memang saya daripada sekolah tu saya akan terus pergi ke pusat bowling. Saya akan ambil 2 bas sekarang. So hari-hari memang rutin saya macam tu. Dan bila saya sampai kat pusat bowling, saya akan tukar daripada uniform sekolah saya ke baju biasa. And then saya akan dulu saya selalu berlatih di Canball di Asia Jaya tu lah. So ada satu meja nombor 1 tu, di depan dia TV. Memang tu meja saya, tak ada orang duduk kat situ. Wow. Tapi tak ada nama lah, tapi semua orang tahu tu meja saya. So bila saya balik sekolah, memang saya akan tinggal buku saya kat situ, beg sekolah saya kat situ, dan saya akan training. Tapi usually bila saya dah tukar baju sekolah, saya akan habiskan kerja sekolah saya semua dulu, makan lunch ke apa ke. Dan saya akan training atau saya tunggu parents saya datang. Lepas dia habis kerja, dia akan datang ke pusat bowling. Kami berjumpa di pusat bowling. Dan saya akan training, makan dinner sekali dengan dia orang sampai pusat bowling tutup. You were 12? Yes. And you went on the 2 buses all the way to the bowling alley and tukar baju and makan everything on your own? Ya. So okay, saya nak kena tanya, nak mencelah dekat sini lah. Okay, maksudnya dah di usia 12 tahun, Kak Shalin dah tahulah kerja Kak Shalin ataupun kerjaya Kak Shalin ini adalah sukan bowling, and because you were so focused. I mean at 12, I nak maintain rutin balik rumah, makan, mandi, tidur pun boleh lari. You went on 2 buses and had your time to eat, and then start training, and then begitu-begitu. So was it adakah ini like completely Kak Shalin sendiri, ataupun adakah ini sesuatu passion ataupun galakan daripada ibu bapa yang made you be so focused? Actually kalau tanya saya balik sekarang, saya pun kadang fikir juga, how can I be so focused at such a young age? I still don't understand myself. Tapi at that time I was really focused. Because masa umur 12 tahun tu, sebelum saya pilih sukan bowling, saya dengan bapak saya macam sit down, and then kita kira berbincang lah. Sebab tengok saya suka akak suka sukan. So cakap so sukan apa yang you nak go far in lah, cakap kan, go further at. Dan cakap I'm not sure. Dan cakap dan kita bincang lah pasal sukan olahraga susah, pendek kan, dan sebagainya. So macam what are the sports yang tak begitu fokus kepada physical part, more to technique. So at that point in time kita bincang, cakap maybe sukan bowling kot mungkin ada peluang untuk jadi juara dunia. Because at that time I cakap I want to become world champion, I told my dad. So we decided on bowling. So when we decided on bowling, but I don't know, I was just so memang into it. I just love the sport. I just love competing, and I just channel all my energy towards training. Like I would train like 6 times or 7 times a week, like twice a day. And then like my parents pun adalah, dia macam ada of course dia ada macam bagi encouragement, and then because I think dia nampak saya punya passion for bowling, so they just encourage me even more. Like at that time masa umur 12 tahun, yelah kita tak tahu sangat pasal psikologi sukan lah, kan. So my dad would read all those hard books and would explain it to me in a very simple English that I could understand. Dan mak saya pula, dia macam dietitian. Dia jaga, make sure you makan ni. So macam it was like kind of like masa muda-muda tu dah ada macam team lah. Kind of a team. We were kind of a team. So before saya terpilih untuk wakil sport kebangsaan remaja dan juga senior, my dad would be the one who coach me. So he would like we work out a lot of macam strategy, macam visualization, macam mana nak visualize bola tu. Kadang-kadang dulu dekat
dekat lantai rumah tu kadang dia akan letak tape so macam lane. And then kita orang akan like baling bola, letak macam bantal dekat tu, roll bola dekat lantai kat rumah. So tak tahulah neighbor kat bawah ingat apa kan. So roll, so dia macam visualize, macam so I can visualize where my ball has to go. I would think like mungkin salah satu sebab kenapa saya melonjak naik and then menang pada umur yang muda, because I became national champion when I was 14. Mungkin sebab I was really focused and I really love and had passion for my sport. Saya rasa alhamdulillah saya macam nasib baik sebab I found my passion at such an early age. Right. Yeah, okay. I mean like even your whole world quite literally memang was bowling sampai ke tahap you kahwin pun dengan teammate bowling juga kan? Ex-boyfriend pun bowler. Oh yeah. Ex-boyfriend current husband. Ex-boyfriend current husband. Okay. So Kak Shalin, kalau kita tengok ini like your entire childhood, your entire keseluruhan zaman remaja, keseluruhan zaman belia lah boleh dikatakan kan. Betul. Adalah training, competing. Training, bertanding. Ada tak pada mana-mana moment lah, okay, in all your years in bowling ni, ada tak moment yang macam okay, I give up, I don't want this anymore, tak nak, ada tak? Of course ada. I mean certain parts lah, dah 30 tahun kan, nak cakap semua bunga, semua rosy memang tak logik lah. Memang ada. Macam tadi Dr. Safa cakap pasal kegagalan, kegagalan. One of the macam kira pivotal moment in my career was actually the 98 Commonwealth Games kat Malaysia. Okay, yeah. Because at that time saya kira I think saya baru terpilih jadi macam I think World Bowler of the Year or something like that. International World Bowler of the Year. So macam kira prospek nak menang gold for Malaysia for bowling. That time pun bowling baru pertama kali dipertandingkan dalam Sukan Commonwealth. So saya macam baca saya one of the oath readers for the opening ceremony, macam one of the flag bearers. Memang banyak pressure on me, so I was like macam medal prospect. Right. So during the Commonwealth Games, I felt saya gagal untuk Commonwealth Games 98. At that time lah, saya rasa saya gagal because I didn't win a gold medal. Right. So, but actually thinking back after dah habis semua tu kan, I like, actually I won a silver and a bronze, which is actually very good as well. Tapi at that time, because semua orang like pushing me to win a gold, so when I did not win a gold, I felt like I let the whole country down. Bila jadi atlet ni, bila kita gagal depan semua orang. So semua orang tahu dunia. Semua orang tahu yang you gagal. So tu yang actually buat dia lagi pressure actually. So at that time I almost like macam saya ambil like 1 month off. Aku ambil 1 month off. Like I really like I need to like sit down and like really think whether nak continue ke tak, because lepas SPM 17 I actually like took 2 or 3 years off. So I nak focus on bowling, but I think after the Commonwealth Games I reassess balik my goals and everything. I think like I think I was too much into bowling. Too focus sangat sampai tak nampak the whole picture. So actually from my failure in the Commonwealth Games, I was able to like step back, tengok actually tak mati pun tak menang gold medal kind of thing, So I reassess balik, so what do I want to do? What is my apa lagi benda yang saya minat? So at that time saya ada peluang untuk sambung belajar di UM. Alumni UM. Saya sambung belajar di UM dalam sport psychology and coaching. So then I found out that because one of my strengths as an athlete was my mental strength. So I found that that was actually, sport psychology is actually my passion.
Okay. Saya mula jatuh cinta balik dengan sukan sebab sekarang saya faham kenapa saya kena buat benda tu. Right. So dia macam backwards. Sometimes usually kalau orang belajar dia akan baca buku dulu dan dia akan buat practice. Tapi sebagai atlet saya practice, saya buat dulu dan baru saya belajar ini sebab kenapa. Dan you boleh relate a lot of things. Cakap patutlah hari tu saya main tak bagus sebab saya tak buat ni, saya tak buat tu. So you fikir balik you punya proses, then you boleh tengok okay ni salah, ni tak betul. So apa yang you boleh buat, apa yang you boleh perbaiki the next time. I think that 98 Commonwealth Games tu yang buat saya, yang kegagalan pada saya lah, saya rasa gagal tapi tak lah pada orang lain. Saya rasa sebab tu yang buat saya lagi membuka mata saya and really like refocus. Refocus and become a better athlete. And then it took me 3 years, 3 tahun of trial and error, of trying different things, because lepas 98 tu saya dah macam ada mental block. I keep on losing. When I would lead tournaments and I would lose at the final, and I would lead the tournament, I would lose at the final. No matter how much I led, I would lose. Kalah. Then fikir balik, sebab you teringat balik. It's a trauma kind of thing, PTSD sort of thing. Masa Commonwealth. Then it took me 3 years to actually really like read and research and trial and error what other athletes were doing that worked for them, and see what worked for me. Because kita akan ada lain-lain. What might work for someone else might not work for me. So I had to find my own recipe. And then after 3 years, 2001, then I had a breakthrough and I won my first world championship. Lawan a guy, Tori Torgerson, yang World 10 Masters tu. So memang susah. Memang you have to go through that process lah. Sebab saya, macam saya muda, 14 tahun sampai 18, I think. 18 ke 16, menang. Memang menang, melonjak naik. Betul. So masa tu yelah you akan belajar. Tapi at one point you akan fikir macam I dah bagus, like you are kind of like untouchable. Tapi itulah next time one thing in sports you cannot feel like that way. Once you feel that you are at the top of the world, next tournament terus jatuh. So that's why you have to like always learn, keep on learning. That's what I've learned all throughout the 30 years now. But there's only one thing that's missing in my career right now, which is the professional title. Which I really want to complete my so-called medal trophy collection. So that's why I still keep learning and still keep pushing myself, because I think like I need to prove to myself, not too much, bukan untuk orang lain sangat, but prove to myself that I am at that level. Sebab saya rasa sekarang ni memang you are already competing in the US circuit as a professional bowler. So so sekarang ni nak kumpul pro punya titles pula lah. Ada ruang ke? Soalan pertama saya, ada ruang lagi ke? Nak tambah trofi tu? Kalau ada ruang, saya akan buat ruang. Wah, hebat. Saya suka. Okay, bila Kak Shalin tengok balik, ada apa sebenarnya pelajaran yang paling, the toughest lesson lah that you learned as a sports person? Banyak. Actually, sports has taught me so much. Because sebelum saya bersukan, karakter saya lain. Actually, when in real life, saya introvert. Saya introvert. Before I started sports, I'm introvert and very quiet. Tapi sebab saya bersukan, I had to push myself outside of my comfort zone. So I had to learn to become an extrovert. So actually I'm a bit of both still. That's why bila kadang orang pelik bila dia jumpa saya kat luar, and dia akan tengok dekat dalam, bila dia nampak saya bertanding, saya garang kan, I always shout and you see me like fierce. And then when you see me outside normally, bila saya jalan dengan anak saya ke or whatever, cakap lain lah, habis saya cakap lah, memang takkan saya nak jalan dengan anak saya nak jerit-jerit kan. So I've learned over the years, like I have to face my fears. Betul. I have to face my fears. Apa yang takut tu, benda tu lah lagi you kena work on. And I learned that one of the hardest is like you always have to improve yourself. Like
because saya dah go through like 30 years. So daripada bola jenis rubber sampai sekarang reactive, so I had to change my game all the time according to the environment, according to the R&D, according to the equipment yang dia keluarkan. Right. So I had to adapt myself. So one of the other things I learned is I have to keep adapting myself and my technique to whatever environment yang muncul. Yeah. So memang susah lah, because sometimes bila you are good, sometimes susah untuk you macam telan your ego, you know. So when you are that's one of the toughest lesson I learned is you have to, bila kita nak belajar, we have to leave our ego at the door. So kalau Kak Charlene sendiri, adakah your success over this 30 over years ni, adakah ia ni berpunca lebih pada bakat ataupun grit, kecekalan dalam diri Kak Charlene ni? Okay, Alia, akak rasa a bit of both. Okay. A bit of both because macam talent tu akan membantu kita untuk masuk pintu tu. Right. You know? Get into the door. But then bila you dah compete at the highest level, semua orang akan ada talent yang sama. Kalau pergi World Championships, kita boleh tengok kiri kanan, semua orang akan ada kebolehan yang sama, talent yang sama untuk sampai tahap tu. Ya, betul. Tapi apa yang akan bezakan di antara kita menang gold, silver dan bronze? Right. The grit is the one that will differentiate whether kita menang 1 pin, kalah 1 pin, or menang 10 pins or 100 pins. Right. The grit is the one. So dalam setelah pengalaman bertahun-tahun ini, apa yang telah pun Kak Charlene pelajari daripada sukan yang boleh digunakan kehidupan harian, dunia nyata, dunia sebenar? What did sports teach you about life in general? Actually, sukan memang banyak membantu hidup saya di luar sukan. Sebab bila jadi seorang yang sukan, you dah biasa, okay, you kena perform under pressure. Right. You know, you kena perform pressure, orang nak you menang gol, you kena menang gol. You ada medal prospect, you kena menang. So bila you buat kerja-kerja lain, macam contohnya bila I pergi sekolah, lepas habis competition kan, you kena menang untuk Malaysia. Then you pergi sekolah, and then you kena buat homework so that you pass out your homework, and then so that you get good grades. Right. So macam dia punya comparison tu macam dah jauh. So bila saya go through my life, doing other things in my life, you akan rasa, alah, benda ni tak sepenting macam you kena menang untuk negara. Right. So it kind of puts things in perspective. And also because sukan ni lah, bila saya bersukan, saya jadi seorang ahli sukan, saya banyak pergi ke negara-negara lain kan. You get to travel a lot. So you get to see a lot of different things. So you punya mindset tu is different than orang lain. Sukan banyak mengajar saya tu juga. Because saya start pada umur muda. So memang saya mungkin lah, saya rasa lagi mature daripada orang lain because saya dah tengok macam-macam. So macam mungkin pada kawan saya yang sama umur, pada dia failing in the exam is like macam alamak, habis, mati. But when you are competing for the country, benda tu macam alah, tak apa, you can always improve the next time. You can always retake the exams. So macam tu. And then it also has helped me I think to become a better parent also. Jadi parent yang lagi bagus kepada anak saya. Sebab sometimes as an athlete, as a coach juga, kadang kita tengok macam-macam benda yang macam tak boleh, so you try and kira belajar dari kesilapan. We just encourage her to play whatever sports yang dia nak, so that macam Dr. Safa cakap tadi lah, jangan specialize, so that later on then she will find her own passion. Tapi dalam hati kami minta, boleh lah turunlah boleh, tapi it's still up to her. Kita tak ada paksa, because I've seen so many kids yang macam mak bapak dia paksa, because one of this is I think from experience as an athlete, and also because of my love for sports psychology, I think a lot of the parents are trying to live their dreams through their kids.
So that's why they Yes. force their kids through certain things. Yes. So like we hope they want to be something that we want, but Right. we cannot force them to be that particular thing. Exactly. We have to give them time and freedom so that they can find their own passion. Baik. Thank you so much for that sharing. Okay, kita akan berehat seketika, but don't go anywhere Kak Shalin, because I'm sure kita ada soalan daripada penonton online kita. Kita berehat seketika, kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Sebahagian daripada siri Remaja Cekal, sukan untuk kecekalan adalah topik kita pada hari ini. Kita bersama dengan Doc. Dan juga di talian kita masih lagi ada Kak Shalin. Legenda bowling Malaysia. Gitu. Sekali je aku letak legenda kan. Yes, juara bowling Malaysia. Dan kita juga ada penonton online kita. Jaya, silakan dengan soalan anda. Cik Shalin, huge fan. Kan. Tadi Cik Shalin beritahu yang beliau stop at one point untuk berfikir nak sambung bowling ataupun tidak. Beliau sambung dan akhirnya berjaya. Tapi tak semua orang boleh berjaya macam tu. So macam mana nak tahu kita harus sambung ataupun berhenti? Wow. Okay. Thank you Jaya, soalan yang bagus tu. Well actually kita kena tengok balik kita punya goal setting pada saya. Apa matlamat kita? Macam bila saya coach, saya pun tanya kepada student saya benda sama. Apa matlamat you? Because kita nak tengok bukan semua orang akan dapat jadi juara dunia. Bukan semua orang akan dapat jadi Asian champion. But apa matlamat you with the ability that you have? So macam ada student saya, dia tahu dia tak akan dapat wakil negara. Tapi pada dia, her top level, her biggest achievement will be winning the SUKMA. So I said, okay, that's fine. So make sure when you go to SUKMA, you reach your full potential. And she did. So that's why you have to see, kita kena kita kena realistic bila kita set goals. Sama ada we are able to achieve it, we are capable to achieve it based on our ability. So once we know that, then you know what level you are and just go for the maximum you can for whichever level that you feel you are at. Thank you. Terima kasih banyak-banyak Jaya atas soalan-soalan anda. Kita ada Iqmal sekarang ini. Ada juga soalan. Silakan Iqmal. Sebagaimana Puan dengan masalah kecaman daripada netizen sekiranya Puan gagal ataupun tidak menunjukkan prestasi terbaik pada satu pertandingan, dan nasihat yang teguran lah pada netizen yang suka kecam tu selalu menjadi keyboard warrior pada zaman sekarang. Right. That is actually a good question, Kak Shalin, because I'm sure you did have feedback yang sedikit sumbang di telinga, especially after the 98 Sukom. Yes, actually, terima kasih Iqmal. Soalan tu memang bagus sebab pertama sekali nasib baik kerana bila saya mula tu tak ada social media lagi. Right. So tak banyak macam sekarang like direct kecaman kan you boleh tengok. So actually saya dah ada kecaman in a sense masa 98 Congress tu. Adalah orang tulis surat, fan mail, dia tulis you main bowling bagus tapi kenapa you gemuk? Astagfirullah. So ada. So I like okay, saya baca tu macam okay, tak apa. So that is only one point. Then banyak pun orang cakap macam then bila saya dah tua ni, ada orang cakap, you dah tua, you patut bersara. So tu pun dari satu kecaman, but is in macam berlainan lah, 360 lah, one end to one end. Tapi pada saya jenis yang pertama, saya selalu pakai kecaman tu, saya pusingkan kecaman tu kepada challenge. Right. So you rasa saya dah tua, tak boleh menang. Okay, tak apa. Saya pakai tu as tenaga, as fuel. For me, inside dalam diri saya akan simpan benda tu, saya akan ingat perkataan tu. So bila saya pergi pertandingan, saya cakap okay, you cakap saya dah tua, tak boleh menang ya. Tak apa. Saya buktikan. So kadang-kadang bila kita respon dalam social media, bila kita cakap je, itu macam cakap kosong. So better kita use that, apa-apa negativity tu kita pusing dia into something positive. And then kita buktikan melalui our actions. Right.
through winning. So bila dah menang, tak ada pula orang cakap, you dah tua sebab tu dia menang. Tak ada kan. So dia macam, you tak payah cakap dengan dia orang directly, tapi through your winnings. And then secondly, bila saya bertanding, selalunya saya tak akan baca paper, saya tak akan baca social media apa, saya tak akan baca. Okay. And then after that baru saya akan baca lepas saya dah habis bertanding. Okay. Sebab kadang because it will affect you, how you think. You macam you akan terasa semua benda yang kecaman ke daripada netizen ke semua. So saya tak baca. Saya mungkin saya akan post tapi tak baca. Tapi kadang dia macam nak tengok juga. Tapi you kena no okay, you must focus on your, you tahu apa maklumat you each tournament, so you just go there and perform to your best. Thank you very much. Okay, kita ada lagi satu soalan daripada seorang lagi penonton online kita, tapi itu sebentar sahaja lagi. Okay, kita berehat dulu seketika, kembali menonton Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara, sebahagian daripada siri Remaja Cekal. Hari ini topiknya sukan untuk kecekalan. Bersama kita di studio kita ada Dr. Safa, dan di talian kita ada juara bowling Malaysia, Charlene Zulkifli. Dah macam boxing pula. Dah macam intro tu boxer tu kan. Wrestler punya intro pula. Okey, tak apa. Yang penting di talian juga kita ada seorang penonton, Putri, yang ada soalan. Silakan. Apakah cara yang paling efektif untuk saya berkomunikasi dengan ibu bapa saya yang tidak gemar apabila saya terlampau aktif dalam bidang sukan, walaupun saya telah berjaya seimbangkan pelajaran dan aktiviti sukan di sekolah? Wow, that's a very good question. Kita bagi doktor jawab dulu lah, Kak. Boleh. Yes. Terima kasih kepada Putri atas soalan tu. Bila Putri tanya cara yang paling efektif, dia sebenarnya tidak ada satu jawapan yang mutlak. Sebab saya katakan apa, kerana perbezaan setiap ibu bapa ni berbeza-beza. Mungkin ada ibu bapa yang mengamalkan komunikasi terbuka. Contoh mungkin macam keluarga Lia kan. Dia terbuka kepada nak pilih sukan apa, banyak apa benda aktiviti you nak buat, terpulang. Ada setengah-setengah ibu bapa yang mungkin dia agak rigid. Okay, contoh berdasarkan bahawa sukan ada satu nilai yang mungkin menyatakan bahawa kalau aktif sangat sukan ni mungkin tak boleh bawa kecemerlangan dalam bidang yang tertentu. Berbanding dengan mungkin kecemerlangan akademik. Mungkin nilai yang diletakkan berbeza. Okay, kadang-kadang ibu bapa mungkin tak sedar. Kadang-kadang mungkin dia rasa macam sukan ni merupakan satu ancaman untuk anak dia berjaya. Okay, maksudnya kita kena buangkan dulu perasaan tentang ancaman. Untuk meyakinkan ibu bapa supaya melihat bahawa bidang sukan merupakan satu bidang yang sebenarnya boleh memberi kejayaan kepada anak-anak. Bukan saja akademik. Sukan saja boleh menjadikan insan tu hebat di mata dunia. Macam Charlene. Okay. Terima kasih banyak-banyak Putri, dan terima kasih banyak-banyak kepada Iqmal dan juga Jaya juga. Soalan-soalan yang sangat best hari ini. I love it. Dan also of course Charlene Zulkifli on the show. Kita berdua ni dari tadi lah macam macam tu kan. So okay, ni online kan, kita kalau jumpa terang-terang tak tahulah kan, sebab ni online. Okay, kita boleh control sikit. Okay, tapi ada final question untuk Kak Charlene. Antara pesanan untuk anak-anak muda di luar sana yang nak sangat-sangat nak mengembangkan lagi grit dalam diri mereka menerusi sukan. Okay, salah satu kira nasihat lah saya boleh kasih. First one, pertama sekali ialah find your passion. Find your passion and go for it. That is the most important thing. Apa yang kita nak buat pun, kita kena minat dalam tu. Kalau kita tak minat, memang semua hard work yang kita perlu lakukan untuk berjaya, memang kita akan berkira. Kita tak akan menjadi. Sebab, dia relate to the second point nak buat. Second is sebab bergantung, the one is the most important thing is you punya niat, nawaitu. Kenapa you nak buat tu? That one is also very very important. Sebab once you niat you betul, insyaAllah you will go far. If niat you tak betul, I don't think you can go to the maximum that you are able to. So first one, the most important, find your passion, go for it no matter what people say. Macam saya pun, saya ada one kira quote that I live by. Always believe in yourself even when others don't. Selalu percaya pada kebolehan diri you sendiri. Walaupun orang lain tak percaya,
percaya pada kebolehan diri sendiri, Right. buktikan pada diorang yang you boleh. Yep. Dan semua orang akan percaya. MasyaAllah. Thank you so much. Thank you so much Kak Shalin. Dan terima kasih juga kepada doktor. Dan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Kak Shalin. All the best with Terima your kasih. pro journey. Ya. Right? Thank you. And Thank kirim you, salam everyone. pada Alia. Your Alia juga. Yes. Yeah. Terima kasih diucapkan kepada Putri, Jaya dan juga Ikmal. Kepada anda di luar sana yang mungkin ingin imbas balik apa yang telah pun dibincangkan hari ini dalam episod kali ini, ataupun ada yang nak berikan feedback, boleh saja layari laman media sosial kami, like, follow dan juga share ya kawan-kawan. Terima kasih banyak-banyak dan insya-Allah kita akan jumpa di episod yang akan datang. Saya Sharifah Alea, ini Membina Juara. Assalamualaikum. Bye.